Hello semua. Hello semua. Hai. Hai. Okey, selamat datang kepada our first attempt untuk, podcast ni. Podcast yang diberi nama Biarkan di Sini. Kenapa nama dia Biarkan di Sini? Sebab kita bercerita semua di sini, maka pendengar pun akan dengar di sini. Semuanya di sini. Biarlah ia di sini. Nice. Okey, so saya ditemani dengan 2 sahabat saya, iaitu, ah Muhammad Khairul Hafiz, kita boleh panggil dia apa, K24 eh? Takkan nak panggil kau K24 kau Alamak. kat sini? Sejak bila pula gitu pun. Itu Kai-kai. pun. Panggil Kan. Kai dan seorang lagi sahabat saya yang jauh ni, daripada Sabah, iaitu Syahizul ataupun kita boleh panggil dia Ais. Kita hari ni sembang biasa-biasa je. Kita akan lebih kepada borak pasal orang kata apa, pengalaman masing-masing lah. So sebab tu tajuk kita hari ni kita akan borak pasal transisi kehidupan selepas belajar lah. Sebab sekarang ni aku tengok yelah dengan zaman-zaman pandemik ni, kita sebagai orang kata pelajar yang merasai belajar di zaman pandemik sekejap, and lepas tu kita kena mana yang orang kata apa yang dah habis belajar tu kena cari kerja apa semua, itu adalah satu cabaran lah. So basically kita nak borak lah pengalaman kita, and mungkin siapa yang dengar ni boleh orang kata relate ke ataupun orang kata apa macam ambil iktibar mungkin. Ambil iktibar Betul. Kita berkongsi. Eh, Berkongsi yes, cerita. berkongsi. Kita tak tahu benda apa yang bermanfaat untuk orang. Ya betul, betul. Kita cuma sebenarnya kita rekod ni just semata untuk kita luahkan isi hati kita juga sebenarnya. Betul. Ya, nanti boleh dengar balik. Yep. Okey. Tajuk transisi kehidupan selepas belajar. So basically kita akan ceritakanlah lepas masing-masing belajar. Okey, mungkin kita boleh bagi sedikit background lah. Ah, Kalau korang nak tahu, aku, Kai dengan Ais ni semuanya berasal daripada diploma yang sama lah. Kita dapat habis belajar di satu universiti di Kuala Lumpur lah. Kita habis Okay. diploma yang sama. Lepas tu Kelas sama. kelas sama, memang rakan lah. So lepas tu masing-masing pecah mengikut membuat haluan masing-masing, dan masing-masing ada diorang punya path lah. Okey, mungkin aku rasa sebagai tetamu kita yang jauh ni, iaitu Syahizul, mungkin kita mulakan dengan awak lah. Ais, aku mula Okay, dengan boleh. kau boleh? Boleh, boleh. Okey, engkau lain laluan dengan kita orang. Aku dengan Kai sama belajar di tempat yang sama. Engkau ada laluan yang berbeza. So aku rasa kita mulakan pentas ni dengan kau lah. Sebab jalan cerita kau mungkin lagi menarik. So, okey, Ais, mungkin kau boleh bagi sedikit cerita berkenaan kehidupan kau lepas kita habis belajar daripada diploma and mungkin sampai ke COVID ni. Wah, okay, boleh. So, tahun 2017 ke tu? Kita habis diploma somewhere around 2017 tu. Awal tahun kan. Bulan 3. Bulan 3. Kamu lah, aku lambat sikit. Oh, Tapi betul. 2017 juga. Nonetheless, bukan jauh beza pun. So, aku decide untuk tidak sambung di Skudai. Sebab, entah, dia tak ada particular reason lah. Dia just macam, aku nak malah sambung universiti sama. Padahal, dia boleh jadi privilege lah. Macam boleh cut credit apa semua tu. Degree boleh spendek ke whatever. And menyenangkan lagi urusan untuk sambung lah. Tak payah mau apply UPU. Tapi, I did the opposite thing. Aku balik Sabah. And intend untuk sambung di sini Sabah punya universiti lah, UMS. Itulah niat that time tu. Tapi perjalanan tidak semudah yang dirancang. Sepatutnya mula-mula tu apply UPU kan bulan 3 tu. Tapi atas kecuaian dan kelekaan, kealpaan, boleh-boleh termiss isi UPU tu untuk tahun 2018 punya intake. So disebabkan aku miss tu, memang terecan lah sebab universiti ni setahun sekali je dia punya ambilan September, and dia punya UPU kau nak isi bulan Mac.
Mhm. Jadi terpaksa lah, continue next year. Kita delay setahun. Jadi apalah aku buat kan sepanjang Jadi maksudnya kau ni adalah 1 tahun lambat daripada kita orang kan? sudahlah lambat kan. Ah, okey, so apa yang berlaku kisahnya? Macam mana kau sort your life? Kisahnya time tu, sebelum mau isi UPU pun time tu tengah hot ni pekerjaan Grab. Jadi Grab driver. So, aku pun macam terjoin lah dia punya hype tu kan mau jadi Grab driver. This Dia is, start, sorry this is 2018? yeah, early Alright, 2018, late 2017 lah. okay. 2017 tu end of the year tu lah saya sudah mula survey apa pilihan kereta yang mau digunakan untuk Grab lah. Jadi setelah settle perbincangan dengan my father, which financing dia lah yang tolong kan, aku just tolong bayar balik bulan-bulan guna income Grab tu. Dapatlah kereta on the early 2018. So mulalah career kelakonan kan sebagai Grab driver. Okay lah, So, everything was. tapi masa Huh? tu uh, parents kau macam mana? Penerimaan diorang Hmm. bila bila kau tak sempat nak isi UPU tu kan? Tak continue degree Hmm. at the right time. So macam mana penerimaan parents? Boleh tahan jugalah dia orang punya kecewa tu. Okay. Sebab Kau macam mana kau hadapi benda? macam mana nak cakap apa? Setahun jugalah awkward actually dengan bapa aku. Setahun tak bercakap. Dia punya marah tahap tu. Aku tak pernah dengar dia marah macam tu lah sampai level tu. Okay. Setahun tu. Jadi setahun tu aku macam dalam loop kehidupan yang fokus on buat Grab. Fokus on main game lah sikit-sikit macam tu. Bukannya Tapi hardcore sangat pun gaming time tu. Fokus. interesting, maaf Ais, tapi interesting kat sini aku nampak. Walaupun ayah kau marah kau setahun, tapi dia still beri kau macam satu kenderaan yang baru. Baru kan? Kereta tu baru kan? Baru. Untuk macam bagi kau juga peluang untuk cari pendapatan, walaupun dia marah dengan kau Iyalah sebab sudah delay setahun. Macam mau buat apa lagi? Might Okay. as well use the time lah untuk buat Grab kan. So, and Grab tu pun at that time mau kata masyuk tak juga, tapi boleh cover minyak harian, boleh cover maintenance kereta and bulanan kereta bulan-bulan. How much were you making that time untuk dalam Grab? On a good day 215 220 per day. Saya Okay. biasa start 6 pagi lah, so saya ada customer yang fix time 6 pagi tu yang daily, and then selebihnya saya buat sampai maghrib lah, 6 petang macam tu. Sebab malam ada curfew, so kena balik awal. So I malam see. saya tidak driving lah, saya just buat 6 pagi 6 petang, which cukup juga tu 12 jam driving all day. On a good day 200, on a bad day 100 Per day. per day. Per month on average, Per month on average 2K lebih. tolak duit kereta Kalau dan sebagainya, ada jugalah duit dekat kamu ada jugalah 5 to 700 macam tu lah, lebih kurang untuk survive. untuk survive. Sebab selebihnya banyak juga dibelanjakan. Yalah kalau sudah singgah-singgah time drive tu kan lapar-lapar kan, nampak macam sedap tempat ni, try lah makan. Itu jugalah exposure dia tu yang macam baru aku tahu even dekat KK sendiri ni pun baru aku tahu jalan ni, jalan tu. Oh, And that's menarik. the first time yang aku truly drive lah di KK ni, sebab aku kan dapat lesen time kita study di diploma. Ya, betul. Jadi itu yang aku membantai kereta kamu, aku pinjam. Kalau even mau pergi Wangsa waktu, kalau boleh aku drive, bagilah aku drive. Ya, betul. Kan. So, pergi campus pun jadilah. Kasihlah aku drive. That level lah. Okay, sorry, okay, cakap So Apa kan? lepas tu kau dah habis diploma, so and parents kau pun kau tahu parents kau marah, Mhm.
yelah hotline dengan kau kan. So Lah. keadaan kau masa tu macam mana? Macam mana kau tengok kehidupan kau selepas belajar? Uh, Membazir lah masa tu kan. Tapi masa tu aku fikir dia tak membazir sangat sebab aku ada Grab lah. I got something to do every day. I look forward to that. Tahulah kita ni kan darah-darah muda ni kan dengan duit ada magnet sikit. At least dapat duit bah walaupun dah sambung study gitu lah dia punya mindset. Selalu macam tu lah kan. Aku rasa Ah, memang bagi aku memang selalu umur-umur 20s ni it's all about money kot. early Tak 20s adalah it's lah. all about early Ah, 20s. cenderung And kira memang zaman-zaman umur lepas belajar ni selalunya aku rasa dalam kepala otak fikir nak cari duit je cari kan. Sebab kerja kan. yelah nak kata komitmen tengah orang kata tak adalah banyak kan. Berbeza dengan orang yang dah 30s, 40s, ada Lain. keluarga, ada loan itu ini apa semua. Betul. So komitmen lebih berat dengan fikir keluarga. So, bagi aku memang orang kata kebiasaan lah untuk 20s ni diorang akan fikir duit. Betul. Diorang akan fikir duit dahulu. Bukan fikir duit je. Tidak dinafikan. So sebab itulah yang setahun delay tu pun rasa macam it's okay. Tiada masalah. Tapi itulah penerimaan parents tu sedikit aku expect juga Emosi. macam tu kan. Emotional semua tu. Faham juga. Tapi dia macam bila benda yang bukan dalam kawalan aku macam tu. CUPU tu kawalan aku. Tapi yang kalau sudah aku temis tu kan yang lepas tu bukan kawalan aku sudah. So Betul. benda-benda yang bukan kawalan aku ni aku jenis cepat let go. Aku cepat move on benda-benda macam ni. Tapi kalau mau kata penyesalan dah isi UPU on time tu apa semua kalau boleh patah balik ke apa. Sebenarnya tak juga terlampau menyesal. Sebab aku enjoy juga buat Grab tu. Sejujurnya. Time tu. Dan Cantik kau lah. juga belajar orang kata pengalaman hidup yang mungkin orang lain tak ada kan. Student yang sebaya kita lah masa tu. Sebaya kita masa tu sudah jumpa dengan orang yang macam-macam orang bah kau kutip pula. Macam-macam orang yang kau tolong hantar kan pergi tempat dia Kutip. orang pergi. Kutip. Alamak. Kau macam nak kutip jenayah je. Jadi pun kau bawa Grab ke bawa bel penjara? Kan. Aduh. Okay, dalam tempoh setahun yang kau buat Grab tu macam mana kau fixkan kau punya kau dengan parents kau? Maksudnya diorang kan agak distant awal-awal kan? Dengan Distant. so macam mana korang rapat-rapat tu? Buat apakah cara dia? Actually tak ada apa-apa aku buat. Aku just layan yelah just menjalani kehidupan without thinking about it too much. Sebab bila the next year yang aku isi UPU tu, after dapat berjaya isi UPU tahun seterusnya, time itulah baru macam renggang pula. Makin better lah relationship tu. Sudah mula bercakap, sudah macam tanya, bila start semester, bila ni, bila itu. I see. Dalam niat hati kau pun sebenarnya memang kau nak sambung kan Ais? Walaupun kau dah Memang dapat duit. betul, memang mau sambung. Tapi apa yang aku perasan dulu masa ingat kakak arwah kita dulu dekat Persiskom ni, Abang Zul tu. Oh ya. Dia cakap dulu dia pesan lepas study tu jangan kalau dapat kerja jangan kerja lama sangat. Takut lama-lama pegang duit mau belajar tu susah sudah. Tapi masa tu aku macam doesn't make sense tau benda tu. Sebab aku fikir aku ada duit lagi best. Time belajar ada boleh makan luar hari-hari. Mesti percaya ke? Kan masa mula-mula dia pesan tu kan. Tapi bila sudah aku alami apa yang dia cakap tu jangan lama-lama. Tapi aku terdelay setahun kan. Aku buat Grab lama-lama tu. Ada datang dekat kepala macam okay I'm doing okay bah. Kenapa rushing mau study? Maybe even lepas kahwin baru study. Maybe. Sampai tahap tu baru consideration. So I think it's good advice jugalah kalau orang yang lepas study ni kan. Kalau dia decide untuk lay low sekejap, ambil cuti ke whatever. Jangan pergi lama sangat lah. Takut Actually momentum study tu
pandai Actually kurang. bapa aku pun pesan benda yang sama pasal duit ni. Kata dia pesan kat abang aku lah, aku just ambil pengajar. Aku just Mhm. observe je lah. Kata nak sambung belajar, kalau kau nak kerja, kau kerja. Kalau kau nak sambung belajar tapi kau nak fikir nak buat kerja, better jangan. Sebab once kau dah pegang duit, kau akan susah nak sambung belajar. Kat abang aku. Tapi aku time tu aku sekolah menengah lagi. So aku macam Oh, lagi jauh. aku macam aku dengar je lah orang berbual kan. Hmm. Tapi benda tu aku ingat lah. So and bila aku dah kata dah lalui zaman you ni, memang betul lah benda tu. Mhm. Orang tua ni makan garam lagi. Orang tua makan garam lagi. Betul gila benda tu. So bagi kau, apa yang kau nampak, apa yang masih sama bagi kau dalam hidup kau masa kau belajar dengan selepas kau habis belajar masa diploma tu? Yang sama. Yang maybe dari segi mindset kau ke apa benda lah kan, lifestyle dengan kau punya relationship dia dengan kawan ke. Mhm. Yang paling ketara lah aku perasan lepas kita semua sudah keluar ni. Even after kita dapat kerja and everything ni, duit tu lebih banyak lah banding apa yang kita ada time diploma. Tapi kalau mau bilang mau lepak tu, mau jumpa ke apa, macam makin susah pula. Duit ada, tapi susah mau jumpa. Mungkin faktor aku di KK jugalah kan, compare dengan kamu yang area sana. Tapi even antara kamu pun yang macam kita sentiasa kena plan, okay bila mau jumpa di mana, berapa lama saja kita mau jumpa, limited pun. Bukan macam dulu yang baru kau tahu time diploma dulu tu. Yang benda-benda simple yang macam kau singgah bilik ke, minta makanan ke, atau just cerita rembat gitar siapa ke apa. Benda tu punyalah mahal. And Benda sometimes benda-benda kecil macam tu kita take it for granted. kan. Dia kata. Tapi once kita dah lepas benda tu, kita dah lalui benda tu, boy terfikir kan nak nak dulu ni sebenarnya. Tapi aku Oi, buat tak tahu kan. Tu tapi apa? Kita dalam kategori yang kita seize juga momen tu. Cuma bila sudah sampai tahap ni, macam we wish that kita seize more lagi. So, daripada yang kita buat dulu. At least kita hendaklah macam mengasingkan diri daripada kalangan kita. Stay dalam bilik kan, tak join itu ini. Aku setuju lah. Sebab Syukur juga. macam kita pun aku rasa bukan aku lah, kita semua pun pernah dengar macam bila kita belajar sampai daripada zaman sekolah lagi kot aku rasa. Selalu sama ada parent ataupun cikgu akan cakap orang kata hargai zaman belajar kan. Korang akan rindu, korang takkan dapat rasa zaman ni lagi. Masa tu kita darah muda, kita macam apa benda, siapa nak rindu sekolah, siapa nak rindu universiti. Aku nak life yang bebas kan, nak yelah, betul. nak live my own life kan. Apa benda ni, serabut lah. Itu bila dah sekarang ni, kita semua dah dalam setahun dua dah melalui kehidupan orang kata adulthood sedikit. Betul lah kata-kata tu. Kau akan rasa macam, uish. Orang kata, yelah aku pernah nampak je yang, tak tahulah sama ada ni meme atau apa yang kalau korang pernah tengok yang gambar tu dia kata, zaman belajar kita banyak masa tak ada duit. Zaman kerja kita tak ada masa ada duit. Zaman dah kahwin lain pula kan. Betul. Apa duit, itulah zaman kahwin lain pula. 3 benda tu apa? Masa, tenaga dengan duit. Yes, masa tengah yes dah tua nanti ada duit, Ada ada masa masa. tak ada tenaga. Yes, betul tu. Ya, sentiasa akan kurang satu aspek tu. Jadi kita tidak akan dapat dia punya balance tu. Boleh, tapi itulah yang challenge yang kita kena overcome tu kan. Okay, tu orang kata yelah life 1 year after diploma yang kau ambil masa untuk kau buat grad dan cari diri kau lah, boleh kata cari diri kau juga. Betul, cari diri Okay, kan. 2019 tu kau sambung belajar di mana? And sekarang apa kau tengah lakukan? Macam mana dengan kehidupan kau sekarang? Kita skip pandemik ni apa? Maksudnya
After the Grab fasa tu lah, apa yang berlaku? Totally stop lah Grab tu sebab more yalah kelas kan full time and kita pun faham lah dengan assignment everything. So, susah mau ada masalah lagi mau ada Grab. And time tu pun ada rule makin ketat yang mana setiap driver ni kau kena ada lesen PSV tu. Hmm. Public Service Goods ke apa benda tu. And time tu financially not doing well. So second year aku buat Grab tu banyak leka buang masa dengan girlfriend. Time tu lah. Ex. Banyak buang masa dengan girlfriend. So instead of aku pergi buat kerja Grab, aku pergi dating dengan dia lah, bawa dia makan. Guna lah duit-duit yang disimpan tahun lalu tu. Itulah yang dipakai sampai habis. Itu macam story tu je dah boleh buat satu lagi episod tu. Tu aku dah kupas sangat di sini tu. Aku skip part tu. Tu lain lagi. Tapi memang economically pun 2019 ada kurang sikit lah berbanding 2018. So income tu. And to the point aku mau buat lesen 200 tu pun susah. Wow, okay. Ah, From 200 a day and now nak buat lesson 200 pun rasa susah. rasa susah. Faham. Tapi kalau kamu tanya pasal komitmen kereta ke apa, my dad take over lah sebab obviously aku sambung study kan apa semua. And masa beli kereta tu pun my dad sudah acknowledge ya. Kalau anda dapat tampung, memang akan disupport lah. And bukan semua orang lucky enough to ada dalam position macam aku ni kan, yang ada orang mau sedia financial Betul. kereta and everything. Jadi ini sebab my father jugalah yang banyak membantu tu, membolehkan aku jadi Grab driver. Jadi kereta ni antara benda yang paling mahal di Malaysia kalau kau mau ada. Betul. Sangat mahal. So Tak ada kalau ilah kereta. sebelum mau beli kereta baru kan, ambil loan 9 ke 7 tahun ke, fikir betul-betul kau akan bayar that amount fix bulan-bulan without miss. Kau ada kerja ke, kau tidak ada kerja, itu yang amount kau kena bayar. So aku ada support system aku yang itulah, sebab tu masa awal-awal ambil kereta tu ndak terfikir sangat. And my dad pun bilang priority, kau sudah belajar janganlah sibuk mau buat Grab lagi, fokus lah on your study kan. That's what exactly I did. Masuk UMS. Tapi UMS tu pun few months. Sem 1 saja yang di universiti. Sem 2 ada 2-3 minggu before my birthday lah. Sebab birthday aku tahun 2020 special sangat. Why? Perdana Menteri announce PKP. Oh, 18 Mac 2020 my birthday, PKP. Sampai On- mati aku ingat. On the dot on your birthday On the dot 18 Mac tarikh rasmi ya. Macam special betul tahun tu. Wish. What Macam special pula birthday aku tu di TV di corner tu kan 18 Mac. what a birthday gift. I wish I didn't have that gift. So masuklah fasa pandemik sudah tu. Tu aku rasa kalau mau detail lagi yang pandemik lagi another topic kan. Tapi generally transition dia after study tu untuk aku is Grab, buang masa tidak isi UPU, buang masa. Apa lagi? Kalau kamu tanya aku, apa aku mau ubah Mhm. pasal decision yang mau balik Sabah and sambung study ni, aku akan sambung study di Skudai dengan kamu. At least macam mana pun kita habis sama-sama di tempat yang sama. Faham. Berbanding yang sekarang yang delay and everything kan. So yang kau nak ubah adalah if only kau boleh isi UPU pada waktu yang sama lah. Maksudnya masuk belajar tempat yang sama dengan kita semua kan. Kalau aku join kamu dapat isi UPU pun. Oh ya, kita dulu betul-betul aku baru ingat. Kita pergi office je isi borang terus bypass pergi Skudai. Benda sudah depan mata. Balik KK buat apa? Itu ada cerita yang menarik untuk side aku lah. Aku tak tahu aku patut cerita sekarang ataupun nantilah masa aku tu aku cerita lah. Tapi aku pun ada point menarik juga untuk benda tu. You all have. Betul. So, aku rasa tu habis lah untuk tempat aku. Turn si Kai lah pula kan. Transition kau. So basically Ais daripada diploma habis belajar, turning point dia tak sempat nak isi UPU and sambung belajar dengan kita, and dia ada 1 tahun lah yang digunakan untuk buat Grab
And now dia Betul. sambung belajar. Right now you are in the degree, right? Degree, yes. Okay. Belajar pandemik ah. Pandemic, online class. Online class. Faham. Menarik tu. Kau menarik tu. Cerita kau. Thank you for sharing. Tapi kalau ada apa-apa kau nak sleep lah. Okay. Nantilah.